Pak Cik Mat. Pak Cik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Untuk menggerakkan robot, kita memerlukan perisian ketiga iaitu Lego Mindstorm EV3 Education. Program yang telah siap akan dihantar ke robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilihat tadi bagaimanakah perbezaan di antara konsep pembelajaran yang terdahulu dan juga kita dapat melihat perkembangan pendidikan itu pada masa kini. Saya Muhammad Syukri Amin bin Ma'arif. Hari ini akan mengulas mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Kalau kita lihat sebagaimana pendidikan itu berkembang dari suatu masa yang terdahulu, sistemnya lebih berasaskan kepada pondok, itu sebelum kemerdekaan. Jadi sistem pembelajaran sewaktu itu seperti yang kita dapat lihat pada zaman Piramid, seperti video yang awal tadi, mereka ini belajar dalam keadaan yang sangat dhaif. Jadi mereka hanya belajar membaca kerana mereka itu buta huruf. Ini sekolah orang tua. Bagaimanakah pendidikan pada masa muda? Maksudnya orang pada zaman muda kita tidak nampak di mana tahap pembelajaran mereka itu sendiri. Jadi sebab itu sewaktu dahulu sistem pembelajaran orang sebelum zaman kedatangan British adalah berasaskan kepada sekolah pondok, sistem pondok dan juga sekolah vernacular. Bila kita sebut sebagai vernacular, bermaksud adalah satu sistem yang mementingkan kepada bahasa. Contohnya sebelum kedatangan British itu di dalam tanah Melayu sendiri datangnya pedagang-pedagang daripada India dan juga China. Jadi apabila mereka itu imigran di Malaysia, jadi wujudnya masyarakat dengan majmuk seperti zaman sekarang. Tetapi sekolah vernacular itu bermaksud bahawa sekolah-sekolah yang ditetapkan untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Adanya sekolah vernacular bahasa Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil dan juga sekolah vernacular agama. Jadi mereka ini akan belajar mengenai bahasa masing-masing. Contohnya sekolah di bahasa Melayu tidak belajar tentang bahasa Cina dan juga Tamil. Jadi prinsip itu dibawa sehingga zaman sekarang, sehingga wujudnya sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga Cina. Dan juga sekarang juga wujudnya sekolah agama, masih lagi sekolah ada agama pondok. Jadi seterusnya adalah sebelum kedatangan British itu juga sistem pendidikan di situ adalah tidak ada konsep, maksudnya tidak sistematik. Orang di sana belajar sekadar belajar sahaja. Jadi tidak ada sistem pendidikan seperti zaman sekarang kan, tidak ada peperiksaan, tidak ada ujian. Maksudnya sebelum itu semua tiada. Mereka hanya belajar dan semangat sewaktu itu adalah mereka ini hanya cintakan tiada semangat cinta tanah air. Maksudnya tidak wujud lagi semangat patriotisme terhadap tanah Melayu. Selepas kedatangan British, British menetapkan satu sistem dasar perintah yang mereka ini hanya memberi pendidikan kepada orang yang mereka rasa orang itu boleh memberi satu advantage kepada mereka. Contohnya sekiranya seseorang ini belajar dan dia mampu menjadi penterjemah ataupun menjadi pekerja kepada mereka, maksudnya mereka akan ambil orang itu belajar dalam sistem pendidikan. Juga mereka ini orang British ada permasalahan gender. Contohnya kaum wanita tidak dibenarkan untuk belajar. Kemudiannya begitulah dasar dan perintah melalui sistem pendidikan yang mereka tetapkan. Seterusnya adalah mengenai pelbagai sistem. Maksudnya selepas daripada kedatangan British itu
Jepun pula masuk ke dalam tanah Melayu. Jadi wujudnya laporan Cheeseman. Laporan Cheeseman ini meletakkan satu sistem Nippon Go. Jadi Nippon Go ni seperti yang kita tahu, mereka ini apabila waktu pagi memasang lagu Jepun. Jadi orang-orang Melayu dan juga orang-orang sewaktu itu pendidikannya wajib untuk mempelajari bahasa Jepun. Lepas daripada kekalahan Jepun pada tahun 1945, wujudnya satu laporan Cheeseman 1945 hingga 1946. Dia membawa satu idea untuk menyatu padukan rakyat, dan juga mereka wujudkan satu sistem pendidikan yang baru, iaitu mereka cuba untuk memberi pendidikan yang percuma kepada kanak-kanak. Jadi membawa subjek sains, membawa subjek kemahiran hidup, kemudiannya membawa juga satu subjek amali mestilah dimasukkan ke dalam kurikulum bahasa Inggeris. Kemudiannya pada 1950 ada satu laporan, iaitu laporan Barnes. Laporan Barnes ni bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap pendidikan pelajar Melayu di sekolah vernakular dengan mereka memperbanyakkan lagi sukatan-sukatan dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka nak orang Melayu belajar bahasa Inggeris dengan baik. Kemudiannya laporan Barnes ni juga untuk menangani masalah isu guru. Jadi mereka ini nak meningkatkan kualiti guru dan juga dari segi sesi pengajaran dan juga pembelajaran, supaya dapat melahirkan ramai lagi guru. Seperti yang kita sebut pada awal tadi, mereka ini pada awalnya menghadkan dengan dasar perintah itu memilih orang untuk belajar. Jadi ada isu keluaran guru yang tidak ramai. Jadi sebab itu mereka wujudkan maktab perguruan. Selepas daripada laporan Barnes, wujudnya pada tahun 1951 iaitu laporan Fenwu. Jadi laporan Fenwu ini dibawa oleh nama pun Fenwu, kita dapat tahu nama itu seolah daripada kaum berbangsa Cina. Jadi ada satu perkara yang mereka tidak puas hati daripada laporan Barnes, seperti menitik beratkan kepada kaum Melayu saja, kaum Melayu yang mempelajari bahasa ibunda dan juga mempelajari sukatan terbaru, iaitu bahasa Inggeris. Jadi seolah-olah mereka ini ditindas. Laporan Fenwu nak mengangkat masyarakat Cina dan juga India supaya bahasa ibunda mereka itu menjadi bahasa pengantar juga dalam sekolah mereka. Sekurang-kurangnya kalau ada 15 orang daripada bangsa Cina ataupun India, jadi maka dalam sekolah itu berhak untuk mempelajari bahasa tersebut. Itu adalah dasar daripada laporan Fenwu. Ordinan Pelajaran 1952 pula ada satu jawatan kuasa yang mengkaji mengenai laporan Barnes dan laporan Fenwu supaya dapat diharmonikan. Jadi dalam ordinan pelajaran tersebut, mereka cuba untuk membawa satu idea bahawa mewujudkan sekolah vokasional, TVET, kemudiannya penggunaan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dilaksanakan secara berperingkat, dan juga penggunaan bahasa Cina dan bahasa India itu digunakan apabila mencapai sekurang-kurangnya daripada 15 orang yang mendaftar. Tetapi idea ini tidak dapat dilaksanakan kerana pada waktu tersebut mereka mempunyai masalah isu kekurangan guru dan juga isu faktor kewangan yang seterusnya menjurus kepada 1956, satu tahun sebelum kemerdekaan di Malaysia, wujudnya satu penyata razak. Penyata razak ini membawa satu idea perpaduan antar kaum. Tadi dalam laporan Barnes dan juga laporan Fenwu, mereka ini seolah-olah ada gap di antara komuniti, antara masyarakat yang Cina, Tamil dan juga Melayu, ada gap di antara mereka, dan mereka tidak berpuas hati atas permasalahan bahasa yang berlaku. Jadi ada yang nak belajar bahasa Cina, ada yang nak belajar bahasa India, dan juga ada yang nak mementingkan bahasa Inggeris. Jadi itu Nabdul Razak membawa satu idea untuk perpaduan di antara kaum, di antaranya menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan, juga memenuhi melahirkan perpaduan antara kaum di tanah Melayu. Maksudnya saling harmoni, bekerjasama, tidak ada perbezaan di antara kaum, dan juga mereka ini nak mewujudkan masyarakat yang
berdisiplin, terlatih, toleransi dan juga progresif. Jadi kita sambung semula. Pelbagai lagi sebenarnya perkara yang cuba dibawa dalam penyatu razak ini, dan juga dia menjurus kepada pembangunan sumber manusia dan juga cuba untuk memperkembangkan potensi pendidikan pembelajaran pelajar sewaktu itu di Malaysia. Dan berikut merupakan antara grafik perkembangan sistem pendidikan sebelum kemerdekaan. Baik, kalau kita sebut mengenai pendidikan selepas dari kemerdekaan, apabila mencapai kemerdekaan pada 1957, maka selepas daripada penjajahan British tersebut, sistem pendidikan di Malaysia telah menghapuskan sistem dasar pecah dan perintah tersebut kepada sistem pendidikan di Malaysia, di tanah Melayu. Jadinya mereka membawa satu idea yang baru. Dan bila kita belajar tentang sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia, laporan Rahman Talib merupakan salah satu laporan yang paling penting sekali untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari. Kerana apa? Kerana dia membawa satu idea yang sistem pentadbiran pendidikan ini mempunyai dalam sistem acuan yang tersendiri. Dan kalau kita lihat melalui sistem Rahman Talib ini juga, dia membawa idea yang mewujudkan sekolah secara percuma, pendidikan dinaik secara automatik, sistem peperiksaan, sekolah vocasional dan juga pelbagai lagi yang kita lihat selepas ini. Jadi ada 4 perkara penting yang memberi dasar kepada laporan Rahman Talib ini, iaitu yang pertama adalah mengenai bahasa kebangsaan. Jadi bahasa Melayu memang dititik beratkan di dalam sistem pendidikan sewaktu ini, iaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan sehingga zaman kini bahasa Melayu itu menjadi subjek teras yang perlu wajib lulus kepada kita semua. Yang seterusnya, yang kedua adalah mengenai mewujudkan kelas peralihan. Maksudnya di sini adalah sekiranya mereka itu tidak pandai membaca, mengira, mengeja, mereka akan masuk kepada kelas peralihan. Kalau zaman sekarang masih lagi dibawa idea itu, iaitu kelas pemulihan. Siapa yang tidak mempunyai kemahiran dalam membaca, mengira, menulis, jadi mereka ada kelas peralihan. Yang ketiga adalah kenaikan secara automatik. Jadi memang sehingga kini lah berlaku kan, kita ada step by step untuk kita selesaikan dalam pendidikan kita masa kini, iaitu kita bermula dari sekolah tadika, prasekolah, kemudiannya waktu umur 7 tahun kita masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3, sehinggalah sampai kepada habisnya SPM atau STPM. Jadi maksudnya ada tingkat kenaikan secara automatik. Namun masih lagi dalam perkembangan pendidikan di Malaysia ini ada lagi maafkan saya, ada lagi sebagai contoh di Johor kan, ada lagi sistem pendidikan yang dibawa oleh mereka itu dalam bidang keagamaan. Sekiranya mereka tidak mencapai tahap prestasi pencapaian yang bagus, mereka tidak boleh naik secara automatik. Jadi itu di sanalah. Tetapi secara umumnya pendidikan di Malaysia ini kita dapat naik secara automatik, kan? Yang keempat adalah memperkenalkan mata pelajaran akhlak. Maksudnya di sini sebab itu mungkin wujudnya pendidikan civic untuk mempelajari tentang akhlak. Dan idea itu masih lagi kekal sehingga kini. Kita mempelajari pendidikan moral, contohnya untuk membina akhlak dalam kalangan pelajar. Akta Pendidikan 1961 pula
membawa tiga idea utama yang dapat saya simpulkan. Seperti contoh, mereka mementingkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Walaupun siapa yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka perlu mempelajari bahasa kebangsaan kerana kita telah mencapai kemerdekaan dan penjajah pun telah berlalu, era penjajahan telah berlalu. Maka kita fokuskan kepada bahasa kebangsaan itu sendiri, iaitu bahasa Melayu. Jadi tiada kompromi kepada mereka untuk menidakkan untuk belajar bahasa Melayu dan hanya mempelajari bahasa Cina ataupun Tamil. Jadi maksudnya mereka wajib untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut. Yang kedua adalah mengenai sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan diperkenalkan supaya setiap sekolah rendah dan sekolah menengah ada sistem peperiksaan yang sama. Contohnya SRP kan, nak menguji tahap pendidikan suatu itu, dan mereka semua perlu mengambil peperiksaan itu sebab dah diperkenankan. Kemudian yang ketiga adalah sukatan pelajaran yang diselaraskan pada waktu tersebut. Maksudnya seperti zaman sekarang kita ada silibus kan, KSSM, dulu KSS, saya pun tidak ingat lah. Jadi sekarang ini kurikulum standard sekolah menengah, kurikulum standard sekolah rendah, KSSR dan juga KSSM. Jadi suatu zaman tersebut mungkin namanya berlainan, yang telah diwujudkan supaya semua pelajar wajib mempelajari sukatan yang sama. Jadi idea itu digunakan sehingga kini. Pelajar di SMK Pinangah sama juga dengan pelajar di sekolah sempurna contohnya. Di satu Malaysia menggunakan pendidikan yang sama ataupun silibus yang sama. Seterusnya adalah laporan Aminuddin Baki 1964. Laporan Aminuddin Baki ini wujud juga sekolah Institut Aminuddin Baki di berdekatan dengan Genting Highland kalau tidak silap saya, dan melahirkan pelajar yang cemerlang seperti Dr. Amalina yang dapat 17A1 pada masa dahululah tahun 2000 berapa kan. Sebenarnya dalam laporan Aminuddin Baki ni dia membawa satu idea bahawa dia tidak suka kepada sekolah vernakular sebab sekolah vernakular ni menjadi ancaman kepada perpaduan kaum lah. Maksudnya kan laporan Razak tadi nak menyatukan kaum, tapi oleh kerana itu mereka diwujudkan satu jawatan kuasa nak bubarkan sekolah vernakular, tapi tidak tercapai hasrat tersebut. Yang antara cadangan yang mereka bawa adalah kesesuaian dan bentuk soalan dalam peperiksaan, adanya masalah dan sikap guru, kemantapan latihan perguruan, pelaksanaan kaedah pengajaran, hubungan guru dan ibu bapa, kemudahan fizikal di sekolah. Jadi mereka ini sebenarnya nak membawa satu idea bahawa belajar adalah untuk kegunaan masa hadapan. Maksudnya untuk melahirkan tenaga kerja yang bagus, bukan sahaja belajar sekadar belajar, tetapi belajar untuk perkembangan dan juga untuk kemahiran. Sebab itu dia mementingkan kepada memperkenalkan sekolah teknik, sekolah teknik vocational. Di dalam tersebut banyak melahirkan tenaga-tenaga yang mahir seperti dalam bidang masakan, perhotelan, tukangan, arkitek dan sebagainya. Jadi sekolah teknik itu khususnya mempelajari tentang teknik-teknik dalam kehidupan seharian. Jadi itu idea yang dibawa oleh Aminuddin Baki. Seterusnya adalah laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 sewaktu itu di Menteri Pendidikannya adalah Tun Dr. Mahathir. Jadi selaras dengan daripada peristiwa rusuhan perkauman pada tahun 1969, peristiwa 13 Mei kan. Jadi satu dasar ekonomi baharu dan juga dasar pendidikan yang baru dibawa oleh Tun Dr. Mahathir sewaktu itu. Ini tujuan utama daripada
laporan Jawatan Kuasa Kabinet ini adalah nak mengkaji dan juga keberkesanan sistem pendidikan pada waktu ketika itu, dan juga nak pastikan bahawa setiap keluaran daripada pelajar selepas tamat belajar, maksudnya mereka boleh beri impak kepada negara. Maksudnya mereka itu mempelajari satu kemahiran yang bagus untuk melahirkan tenaga kerja yang boleh diguna pakai berkesesuaian dengan tahap pendidikan dan juga untuk ekonomi negara. Kemudian ini ketiga adalah mereka nak mewujudkan, menegaskan mengenai perpaduan kaum disebabkan rentetan daripada peristiwa 13 Mei tersebut. Maka mereka membawa satu idea supaya sistem pendidikan ini mampu memupuk sikap perpaduan antara kaum dan selarasnya memberi satu peningkatan terhadap dari sudut sosial, ekonomi, sosial dan juga pelbagai lagi. Pada era selepas kemerdekaan pada tahun 1996, kita dikenalkan dengan Akta Pendidikan 1996 yang membawa dasar-dasar daripada Akta Pendidikan 1961. Jadi yang pada Akta Pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan dan juga zaman selepas kemerdekaan, maksudnya mereka ini membawa satu idea itu sama, cuma dilunaskan pada waktu tersebut, iaitu yang pertama adalah menjadi panduan kepada sistem pendidikan supaya lebih sistematik. Melalui dasar ini juga kita nampak bahawa perkembangan pendidikan pada zaman dahulu hingga kini mempunyai satu aliran yang lebih sistematik dengan lebih tersusun lah kita katakan. Jadi sebab itu adanya kita bermula daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institut pendidikan tinggi, dan kita masuk universiti. Jadi sistem pendidikan itu maksudnya telah menjadi lebih baik. Seterusnya adalah Akta Pendidikan 1996 ini menjadi garis panduan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Apa-apa perkara berkenaan kita rujuk kepada garis panduan yang telah ditetapkan pada waktu tersebut, dan juga mereka nak mengutamakan bahasa Melayu. Walaupun tadi dah dibawa ideanya kan sebenarnya jadi bahasa kebangsaan, tapi dalam Akta Pendidikan 1996 maksudnya mereka mewujudkan lebih banyak lagi program-program ataupun aktiviti yang lebih memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jurang yang antara orang yang duduk di kawasan bandar dan juga orang yang duduk di kawasan pedalaman bawah bandar mempunyai jurang pendidikan yang ketara. Jadi idea ini adalah untuk merapatkan perkara-perkara tersebut supaya masyarakat menikmati kemudahan pendidikan yang sama rata. Maksudnya tidak ada perbezaan di antara tersebut lah. Jadi antara idea utama yang dibawa adalah membina negara bangsa. Jadi mereka ini nak mewujudkan seseorang yang mempunyai ciri-ciri keterampilan kelokal, iaitu secara global dan juga secara lokal, yang patriotik dan cinta akan negara, serta menjunjung kesenian dan juga warisan negara. Antara idea yang boleh kita nampak pada waktu tersebut adalah isteri kepada Pak Allah kan, Tun Dr. Hasma membawa kesenian batik. Jadi wujudnya satu sistem pendidikan yang boleh jadi mencanting batik, dan juga itu adalah satu sudut daripada kesenian dan juga warisan negara di Malaysia. Corak batik menjadi penambahan kepada kemahiran pelajar di sekolah teknik vocasional yang mempelajari tentang fashion, dan juga boleh melahirkan tenaga kemahiran dalam bidang tersebut. Seterusnya adalah membangun model insan dari sudut komunikasi. Dia nak melahirkan insan yang berpendidikan yang boleh communicate dengan baik, kemudian boleh menguasai teknologi maklumat dan dalam era digital, dalam komunikasi mereka boleh mempelajari dengan baik dan yang boleh berfikir secara kritis dan mengamalkan pembelajaran hayat sepanjang hayat, dan juga mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi.
Dan ini adalah dasar plan induk pembangunan pendidikan ini juga memperkasa sekolah kebangsaan, mendapatkan jurang pendidikan. Maksudnya sama tadi yang seperti saya terangkan pada awal tadi, dia tak nak ada gap antara orang bandar dan juga orang luar bandar. Dia nak ada kesamarataan dalam sosioekonomi, dalam penguasaan digital, pencapaian pelajar, kemudahan dalam pendidikan. Dia nak semua sama rata, tidak ada yang dapat lebih ataupun tidak ada yang kurang. Tapi apa yang saya lihat, perkara tersebut masih lagi tidak dapat dilaksanakan secara baik. PPP 2013 hingga 2025. Jadi ini yang terkini lah, sebab kita belum masuk lagi kepada 2025. Jadi ini idea yang kita bawa dan diasaskan, ditubuhkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan mementingkan pada 5 aspek. Pertama adalah akses. Jadi dia nak bahawa setiap kanak-kanak warga negara Malaysia mempunyai mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi diri masing-masing. Kedua adalah kualiti. Mereka nak membawa sistem pendidikan di Malaysia ini bertaraf dengan sistem pendidikan antarabangsa. So, oleh sebab itu kita lihat bahawa melalui falsafah pendidikan ini mereka membawa idea seperti pentadsiran, berdasarkan bilik darjah kan, sistem pendidikan, sistem peperiksaan, kemudiannya melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan fokus kepada minat belajar. Ini semua itu adalah satu idea yang bertaraf antarabangsa. Jadi dia nak melahirkan individu berkualiti lah. Dan yang adalah equity. Equity ini adalah 50% adalah pengurangan jurang pendidikan itu. Maksudnya orang luar bandar dan juga bandar mendapat pendidikan yang sama rata. Dan ini dari segi perpaduan, maksudnya itu ditubuhkan satu Malaysia, keluarga Malaysia kan. Slogan-slogan itu yang menggambarkan kepada perpaduan kaum. Seterusnya adalah kecekapan. Kecekapan ini maksudnya nak melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam berkomunikasi, kepimpinan. Dia boleh bertutur dalam 2 bahasa, mempunyai akhlak yang tinggi dan juga mempunyai identiti nasional. Ini seterusnya dibawa kepada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ini gelombang-gelombang ini apa sebenarnya? Sebenarnya adalah untuk melonjakkan lagi sistem pendidikan. Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan KPM mempunyai menggalas tanggungjawab yang besar dalam perkara tersebut. Sebab itu mereka mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Maksudnya kan kita terlalu banyak program juga sistem di. Oleh sebab itu JPN dan juga PPD dan juga sekolah menjadi tanggungjawab lah dalam mewujudkan perkembangan dalam pembangunan pendidikan suatu ini. Jadi semua sekolah, guru, pengetua, guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi daripada standard minimum. Jadinya mereka nak melahirkan rakyat Malaysia yang penuh dengan penghayatan nilai, dan juga mereka nak mewujudkan accountability awam yang telus. Maksudnya orang-orang yang jujur dan amanah. Jadi pada pendidikan masa kini yang terakhir adalah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau kita lihat pada awal tadi, video yang awal tadi, sistem pendidikan dah berubah kan daripada zaman sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan dan juga terkini. Seperti kita lihat tadi, pelajar ada sukatan kurikulum membina program atau coding bersesuaian dengan dunia digital zaman sekarang. Kita ada telefon, kita ada komputer riba, kita ada macam-macam lagi lah kan, iPad, tab, macam-macam. Jadi penggunaan digital itu, sebab itu Kementerian Pendidikan juga memberi tab secara percuma. Jadi saya dapat menyimpulkan bahawa falsafah pendidikan ini merupakan satu platform ataupun satu badan yang boleh mengorganisasi, menyusun, membasuai operasi dalam pendidikan tersebut. Maksud daripada sistem kita yang terdahulu, dengan adanya falsafah pendidikan ini, dia boleh memberi satu impak yang positif dalam memberi penyusunan terhadap pendidikan itu sendiri, mengorganisasi secara sistematik dalam kaedah
pendidikan itu sendiri. Jadi melalui falsafah pendidikan ini juga dia mampu menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan polisi pendidikan dan memberi satu idea untuk pembangunan Malaysia. Seperti tadi kita ada mengenai masalah kepaduan dengan rusuhan kaum kan. Jadi dengan falsafah pendidikan ini mampu menyatupadukan rakyat dan melahirkan masyarakat yang harmoni. Wujudnya teori kurikulum, teori pendidikan. Dengan falsafah pendidikan inilah wujudnya KSSR, KSSM atau kita sebut sebagai silibus lah. Sistem pendidikan itu yang mempunyai semua sekolah, semua satu Malaysia mempelajari perkara yang sama. Tidak ada jurang dalam sekolah ini belajar benda lain, sekolah ini belajar tidak. Dan juga kalau kita lihat dari sudut epistemologi itu sendiri, dari sudut perkembangan dari sudut ilmu itu, apa sebenarnya falsafah pendidikan bawa? Paling mudah adalah falsafah pendidikan membawa idea yang lebih ke arah digital. Sekarang ni kita banyak kan guru-guru sistem operasi, sistem PBB, ini semua pun aplikasi kebat, semua itu adalah disusun sejajar dengan falsafah pendidikan negara FPN ataupun falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi dengan falsafah inilah yang mewujudkan perkembangan pelajar dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial. Dari sudut PBD itu sendiri, siapa yang nak menyusun kalau bukan idea itu adalah datang daripada idea-idea falsafah. Oleh kerana itu falsafah memberi falsafah itu hikmah. Jadi falsafah itu sendiri memberi satu implikasi yang baik, impak yang baik, kesan yang baik. Hikmah dalam Islam kita bagi perkara yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya. Begitu juga dengan pendidikan. Oleh kerana sistem penjajahan British, Jepun, adanya wujudnya ordinan pelajaran, ordinan pendidikan, akta pendidikan, punya teraza, punya Rahman Talib, laporan Amir Jambaki dan sebagainya, semua itu adalah mempunyai hikmah yang tersendiri. Sekiranya kita tidak mengalami isu tersebut, kita tidak mengalami era-era sebegitu, maksudnya tiada hikmahnya sehingga kini mungkin kita tidak dapat menikmati pendidikan seperti zaman kini sekiranya tidak berlaku perkara tersebut. Jadi Allah SWT telah menetapkan sesuatu itu, perkara itu adalah lebih baik kan. Allah sebut dalam Al-Quran sebegitu, ada perkara yang kita tidak minta terjadi, kita tidak suka, tetapi Allah kata itu baik bagi kita. Oleh sebab itu sekiranya mungkin era penjajahan itu berlaku untuk menunjukkan bahawa sistem pendidikan zaman kini selaras dengan pendidikan antarabangsa. Jadi sampai itu dahulu mengenai persembahan saya dalam subjek falsafah dan sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia, dan saya Muhammad Syukri Amin ingin jari dan kemaafan sekiranya tidak memberikan satu idea yang baik ataupun tidak dapat melontarkan hujah yang baik. Sesungguhnya bahawa saya ingin menyebut sistem pendidikan ini mempunyai sejarah yang tersendiri, dan oleh sebabkan perkembangan-perkembangan yang berlaku itu falsafah sendiri hadir supaya boleh menyusun secara sistematik terhadap sistem pendidikan negara ini supaya menjadi lebih maju selaras dengan wawasan kita. Sekarang kita dah lepas daripada wawasan 2020, jadi kita ada pelan pembangunan pendidikan Malaysia sehingga 2025, dan saya harap sedikit sebanyak kita dapat mengambil iktibar daripada perkara-perkara sejarah yang lepas yang berlaku supaya kita menjadi insan yang lebih cemerlang, modal insan yang lebih gemilang, mampu menjadi watan yang berjaya di peringkat bukan sahaja Malaysia, malah kita membawa pendidikan kita sendiri di peringkat yang lebih baik sehingga peringkat antarabangsa. InsyaAllah saya Muhammad Syukri Amin ingin mengundurkan diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.